Selamat datang ke segmen Hang Tahu Tak. Faiz. Segmen Hang Tahu Tak ni adalah segmen yang khas untuk YouTube sajalah. Dia tak keluar dalam Bola Itu Live TV, dia tak keluar dekat mana-mana tempat lain. Khas untuk YouTube saja. And segmen Hang Tahu Tak ni adalah essentially segmen yang di mana kita akan bercerita tentang salah satu fun fact atau kisah unik dalam konteks Atau bola trivia, sepak atau trivia lah. Ya, mungkin lah. Dalam konteks bola sepak. Untuk episod kali ni aku nak hang start dulu. Apa hang punya trivia? Apa yang hang nak pandang muka aku, hang nak kena cakap, hang tahu tak? Macam tu. Okey, aku mungkin nak kena alter sikit untuk ni saja. Apa? Hang perasan tak? Oh, perasan tak? Episod pertama dah alter terus eh? Ya, aku alter. Hang okay. perasan tak? Apa? Samuel Eto'o, arguably one of the best strikers to ever come out from African continent, pernah menang treble 2 kali di 2 musim berturut-turut. Inter and Barcelona. Barcelona Inter. Oh, wow. Itu tahun bila tu? 2008-2009 dengan 2009-2010. Okay. Jadi 2008-2009 kan menang sextuple tu Barcelona kan. Jadi maknanya itu menang ketiga-tiga piala terpenting di Spanyol dengan Barcelona. Masa tu ada Thierry Henry, ada Lionel Messi. Ronaldinho dah tak ada. Ronaldinho dengan Deco dah belah dulu. Tapi lepas tu ada satu pertukaran swap. Pertukaran membabitkan wang juga. Itu ke Inter dan Ibrahimovic ke Barcelona. Tapi dalam deal tu, itu yang lagi untung lah. Sebab dia dapat ke Inter bekerja dengan Mourinho dan dapat treble dekat sana. Menewaskan Barcelona. Weh, In the process. So- Apa pernah perasan tak aku benda tu? tak pernah terfikir benda tu. Aku tahu dia menang Champions League, 2 kelab berbeza. Tapi dalam otak aku tak pernah fikir yang actually he won treble with 2 different club. Tapi Samuel Eto'o yang kita nampak kat Barcelona tu, aku rasa sense of appreciation aku untuk Samuel Eto'o ni hanya bila dia pergi ke Inter Milan. Not because aku nak cakap dekat Barca tu dia tak cukup bagus. Tapi dekat Barca tu dia main macam peranan yang betul-betul Samuel Eto'o punya peranan lah, which is a striker, right? And dia dibantu oleh barisan penyerang yang boleh kita sifatkan sebagai cukup luar biasa lah at that point. Tapi apa yang aku suka tentang Samuel Eto'o di Inter adalah Mourinho sebagai sebuah jurulatih yang unorthodox banyak menggunakan Samuel Eto'o dalam posisi-posisi yang agak pelik lah. Okay. Kalau dalam Champions League kalau kau perasan certain big games di mana Inter nak main dengan corak bertahan, Samuel Eto'o akan digunakan dalam posisi-posisi yang unorthodox. Aku rasa dalam Barcelona tu dia main macam belah fullback at one point dalam situasi bertahan. Right back, ya. Right back kan? Masa lawan Barcelona di Nou Camp, kalau tak silap. Kita boleh check balik perlawanan tu lah. Dan memang dia menunjukkan kepada aku yang lebih daripada seorang striker yang berwawasan, striker yang berkebolehan tinggi, striker yang world class, dia juga boleh mengikuti arahan jurulatih yang world class. Yeah, that was the reason yang aku rasa macam sense of appreciation aku. Ya, lagi tinggi. Aku faham lah. Bukan nak kata dekat Barcelona dia tak bagus, tapi dia menunjukkan diri dia yang sebenar di Inter tu. Di luar daripada apa kemampuan dia yang orang dah biasa tengok, menjaringkan gol, membuka ruang apa semua ni orang dah biasa tengok. Tapi apa lagi yang orang nak daripada itu kan? Kat mana kau akan rank Samuel Eto'o di kalangan penyerang-penyerang terbaik yang datang dari Afrika? And senarai ini agak luar biasa sebenarnya, daripada George Weah ke Didier Drogba, even Roger Milla yang main untuk Cameroon kan. 94 World Cup Roger Milla. Eric Maxim Choupo-Moting tu. Itu dah melebih dah weh. Jangan mengarut-ngarut. Kan kita main sebut Filimon sorry. Cepita. Tak, secara serius lah, macam mana aku nak rank dia one of the best. Aku tak boleh kata the best ataupun second best ke apa, tapi one of the best tu adalah pasti. Tak ada siapa yang dia all-rounded striker. Dia boleh jadi poacher, dia boleh bawa bola, dia boleh gelecek, dia boleh assist kawan macam di Inter kan. Dan dia sangat cemerlang melakukan beats here and there. Ya, aku rasa one of the best. Aku rasa benda tu bergantung kepada apa yang kita suka melihat dalam seorang penyerang. Aku boleh faham, like personally aku lagi suka karakteristik pemain-pemain macam George Weah ataupun Didier Drogba for that matter, right? Tapi aku boleh faham kalau siapa-siapa berkata bahawa mungkin Samuel Eto'o juga adalah
penyerang terbaik yang pernah dihasilkan oleh Afrika. Aku boleh faham perspektif tersebut walaupun mungkin aku tak semestinya bersetuju, tetapi itu hanyalah situasi preference lah, aku boleh faham. Dan aku appreciate yang dia juga di hujung kerjaya dia datang ke Premier League, ke Chelsea dan Everton. Dan sebab aku rasa itu adalah satu penutup kepada kerjaya dia yang sangat cemerlang. Walaupun lepas tu tak silap aku dia pemain kat Turki kot. Tapi itu penutup yang cemerlang untuk dia. Okay, kalau Faham aku pula. Hang tahu tak? Setiap kali aku keluar Malaysia ke negara-negara lain di Asia Tenggara untuk tujuan either bekerja ataupun menonton bola sepak lah. Tapi untuk trip-trip yang berkaitan dengan bola sepak lah. Nak tengok bola kat Indonesia ke, nak tengok bola kat Vietnam ke atau mana-mana kan. Apa yang aku paling menarik ataupun tertarik adalah dengan perspektif penyokong-penyokong bola sepak di negara-negara tersebut. Apabila berborak tentang bola sepak Malaysia, kau tahu tak nama mana yang diorang selalu sebut? Okey, contoh. Pada kau lah. Bila sebut pasal Malaysia football dalam last 15 tahun, prediction kau rasa siapa yang orang selalu sebut? Safi Salih tu. Tak terkejut kan? Safi Salih adalah nama yang menyina AFF Suzuki Cup 2010. Individu yang kemudiannya berhijrah ke Indonesia, bermain di sana. So aku tak terkejut lah. Maknanya fanbase dia di rantau ni besar. Kan? Okay. And dia play a starring role kan? In fact, in Malaysia pun aku rasa majoriti orang akan sebut Safi Salih. Tapi apa yang luar biasa adalah dekat Vietnam, dekat Indonesia, semua tempat aku pergi ni, orang yang diorang akan selalu tanya aku pasal adalah Nur Syarul. Nur Syarul Idlan Talaha, Mat Yo. In fact, dekat Vietnam, orang tak tahu nama dia Mat Yo, orang tak tahu nama dia Nur Syarul. Diorang ada fokus kepada Talaha. Diorang akan tanya surname. Bila sebut tim Malaysia je kan. Bila dia tanya kau fan Malaysia ke sebab kau pakai jersey Malaysia dengan muffler semua. Dia akan tengok kau, dia akan cakap Talaha. Aku macam Talaha. Lepas tu baru aku teringat, oh, Nur Syarul Idlan Talaha. And apa yang menarik perhatian aku adalah impact Nur Syarul Talaha sebagai seorang pemain terhadap persepsi penyokong bola sepak di rantau Asia Tenggara terhadap Malaysia. Which is bagi aku satu benda yang unik. Kenapa kau rasa diorang lebih fokus kepada Mat Yo berbanding dengan Safi Salih? Walaupun Safi yang penjaring yang lebih prolific. Aku rasa budaya bola sepak sini, kita, ini pandangan aku sebagai membesar sebagai seorang penyokong bola sepak juga. Aku rasa kita glorify orang yang membuat sesuatu dalam perlawanan, sama ada menjaringkan gol atau mungkin akhir-akhir ini bagi assist, bantuan jaringan kan, ataupun orang yang boleh menggelecek 5-6 pemain tu, kita akan sentiasa bagi tumpuan dekat orang macam tu. Itu kebiasaan yang normal di Malaysia. Tapi aku rasa mungkin daripada perspektif orang Vietnam dalam kes hang tadi ni, dia orang lebih sukakan pemain yang macam Nur Syarul. Mungkin pemain macam Nur Syarul tu pemain yang dekat di hati dia orang. Petang-petang dia orang main bola, selepas balik daripada kerja, dia orang lagi familiar ataupun lagi suka dengan player-player macam Nur Syarul. Cari ruang-ruang yang kecil kan, di byline. Itu kan gaya Nur Syarul kan. Aku rasa ada sesuatu mengenai permainan Nur Syarul Idlan Talaha yang menarik perhatian dia orang, sehingga kan dia orang lagi menghargai Nur Syarul daripada mana-mana pemain Malaysia yang lain tu. Sebab for the past 10-15 years macam cakap tadi, kalau kita nak sebut nama, banyak pemain Malaysia yang aku rasakan dah menggegar rantau ni. Tapi ya, dua tu memang tak boleh kita sangkal lagi Nur Syarul dengan Mat Yo. Apatah lagi kalau ulasan arwah Haji Hasbullah Awang masa fight. Wah, meremang bulu roma betul. No, but aku betul-betul fascinated by the fact that orang lebih tertarik pada Mat Yo lah. And aku setuju, maybe budaya bola sepak tu mainkan peranan, gaya permainan Mat Yo pun memainkan peranan. Tapi aku rasa the other thing yang membuatkan orang betul-betul tertarik dengan Mat Yo adalah longevity career dia. Sebab sehingga tahun 2018 punya Suzuki Cup pun Mat Yo masih lagi berada dalam squad, beraksi secara konsisten. And buat penyokong bola sepak di rantau Asia Tenggara, nama Mat Yo tu macam seolah-olah tak pernah hilang daripada radar bola sepak. Berapa umur Mat Yo sekarang? Itu aku tak ingat. Aku rasa mungkin 35, 36. Around there lah kot. Dan dia masih lagi bermain sekarang dengan Sarawak United kan? Yes, correct. In fact, a year before that, dia pergi ke Thailand. At a very old age, dia pergi ke Thailand. And itu menunjukkan dekat bola sepak Malaysia ni atau Asia Tenggara, kita masih belum lagi memiliki penggunaan data yang begitu mendalam.
and masih lagi proses pencarian pemain atau proses menandatangani pemain ni bergantung kepada macam reputasi. Reputasi dan juga ejen Dan tu. juga ejen, betul. So the fact that Mat Dio dapat kelab kat Thailand tu bermakna reputasinya, I mean ejen memainkan peranan, tetapi reputasinya di Asia Tenggara tu masih lagi besar. And bagi aku benda tu akan sentiasa fascinating lah. Like even though Mat Dio tak score as many goals as Safi, tapi impact dia dekat rantau Asia Tenggara ni adalah benda yang 20 tahun daripada sekarang aku akan ingat. Oh ya, 30 betul. tahun daripada Betul, sekarang aku akan betul. ingat setiap kali aku pergi ke Indonesia, Vietnam ataupun Thailand, orang sentiasa menyebut Talaha. Which is aku rasa satu benda yang cukup cool lah. Okay. Mak Yo ah. Mat Dio.